TV KPM. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya, Nisa. Baiklah, kepada semua yang menonton, jangan mudah leka memandangkan kebanyakan sektor telah dibuka. Kita dah boleh keluar membeli belah dan sebagainya. Harus sentiasa menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk membasmi dan mensanitasi tangan anda. Baiklah semua, sebelum kita pergi kepada subjek yang akan kita bincangkan pada hari ini, Nisa nak tunjukkan sebuah kad ucapan kreatif yang telah pun dikirimkan kepada kami di Didik TV. Kad ucapan bersempena dengan kempen #Terima Kasih Cikgu, di mana kita menghargai jasa guru-guru di waktu musim pandemik yang sangat-sangat mencabar ini. Ini adalah kad ucapan yang kita terima. Cantik, ada bentuk-bentuk love, I love you macam tu, #Terima Kasih Cikgu. Kalau nak tahu macam ni, buka tarik. Ya, daripada adik Firas, nama siapa ni? Firas Amsyar daripada SKPG 2. Sedikit ucapan yang telah dititipkan di dalam kad ini berbunyi, "Thank you for all the hours you spend. Attention you give, needs you tend, knowledge you pass on." Terima kasih adik Amsyar kerana sudi mengirim kad ini kepada kami. Baiklah, sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, kita akan tonton profil beliau. Jom kita saksikan. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Muhammad Taslim dari SMK Seri Serdang, Seri Kembangan, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Cikgu, hari ini saya nampak subjek kita sangat-sangat menarik. Ya. Saya nampak ada pokok lah Cikgu. Memandangkan musim-musim pandemik ini, pokok ni menjadi sangat-sangat popular Cikgu. Macam goreng pisang panas. Betul, Nisa. Ya, Cikgu, baiklah. Sila perkenalkan diri Cikgu kepada semua yang menonton. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Taslim bin Muhammad Kostor dari SMK Seri Serdang, Seri Kembangan. Ya, hari ini subjek kita apa Cikgu? Agak-agak. Subjek kita mata pelajaran vokasional, lanskap dan nursery. Lanskap dan nursery. Sebab itu tadi saya sebut ada pokok-pokok. Tetapi sebelum itu, jom Cikgu, saya ingin jemput Cikgu ke sini untuk kita sama-sama mengekalkan SOP kita sebelum kita mulakan mata pelajaran kita. Kita haruslah memberi pun boleh menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulakan dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Haruslah kita menyimpan pelitup muka kita di tempat yang selamat. Contohnya kan Cikgu kan, dalam saku pun boleh, janji bersih macam Nisa ada bekas plastik boleh simpan. Oh, jatuh pula. Tak apa saya kutip. Kalau simpan dalam bekas tu, jangan lupa tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, Cikgu, jom kita perkenalkan subjek kita pada hari ini kepada semua yang menonton. Kita akan belajar modul pembiakan, modul kedua, modul tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan secara asek, iaitu tidak menggunakan biji benih, dan khususnya tentang pembiakan secara tut ataupun markot. Oh, secara tut dan juga markot. Mungkin nama di dia akhir pembelajaran kita hari ini kita dapat tahu kenapa pokok kat rumah tu tak tumbuh-tumbuh. Baiklah, sebelum itu Cikgu, kita ada video khas yang ingin kita pertontonkan. Jom kita saksikan. Nak belajar tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan kerana saya bercita-cita untuk melanjutkan pembelajaran dalam bidang ini pada masa akan datang. Saya sangat berminat belajar dalam bidang MPV Landscape dan Nursery kerana saya bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ini pada suatu hari nanti. Semoga saya akan mendapat keputusan cemerlang pada SPM tahun ini. Berminat belajar landscape saya kerana dapat mempraktikkan ilmu pembiakan tumbuhan. Saya bercita untuk menjadi usahawan dalam bidang ini. Mudah-mudahan saya mendapat kejayaan terbaik. Sebagai guru yang mengajar mata pelajaran landscape dan nursery, sangat-sangat berharap agar anak murid saya ni dapat mencapai keputusan yang terbaik dan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Zubir bin Abdul Halim, guru mata pelajaran MPV Landscape dan Nursery SMK Sedang.
Harapan saya kepada calon-calon SPM 2021 bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek MPV Landscape dan Nursery agar anda mampu bersungguh-sungguh dan mampu menjawab SPM dengan baik serta mendapat kesan yang cemerlang. Berselah untuk masa depan. Baiklah cikgu, nampaknya saya sebenarnya tidak berseorangan. Saya mestilah nak panggil rakan-rakan untuk turut sama kita berbincang dan mengulang kaji topik kita pada hari ini di bawah subjek Landscape dan Nursery. Jom kita persilakan rakan-rakan dari SMK Sri Serdang, Sri Kembangan Selangor. Apa khabar semua? Hai. Hai semua. Hai. Okey, jom kita nak berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Zarif. Sila perkenalkan diri anda. Saya Ahmad Zarif dan didik dari kelas SMK dari sekolah SMK Sri Serdang. Baik, terima kasih. Seterusnya, persilakan Zikri Hakim. Perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Hakim bin Muhammad Rizam daripada sekolah SMK Sri Serdang. Baik, terima kasih. Seterusnya, Amirul, silakan. Nama saya Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin Muhammad bin Zulkarnain dari sekolah SMK Sri Serdang. Baik, terima kasih. Seterusnya, Alia, silakan. Alia Maisara. Oh, ada dua Alia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Maisara binti Muhammad Fazlisha dari sekolah SMK Sri Serdang. Baik, seterusnya Alia yang seorang lagi, Alia Syafiqah, silakan. Assalamualaikum, saya Nur Alia Syafiqah binti Muhammad Asri dari sekolah SMK Sri Serdang. Baik, dan terakhir sekali Noliana, silakan. Assalamualaikum, nama saya Nuriana binti Ahmad Jasuni dari sekolah SMK Sri Serdang. Baik, itu dia rakan-rakan kita semuanya dari SMK Sri Serdang yang akan bersama-sama mengulang kaji. Adakah anda semua bersedia? Kalau bersedia, kita nak double thumbs up. Boleh? Ya. Okey, semua dah bersedia. Cikgu, mungkin sebelum kita mulakan mata pelajaran kita ni, ada tak cikgu nak kongsikan sedikit kata-kata semangat kepada mereka yang mengambil mata pelajaran ini yang mungkin sedang menonton kita di Didik TV? Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Baik. Mata pelajaran ini sangat istimewa sebab kita selain daripada menambah ilmu secara teorinya dan lebih lagi secara memahirkan dengan kemahiran setiap modul. Contohnya tingkatan 4, anak-anak murid saya ini belajar 4 modul. Modul pertama tentang pengenalan lanskap dan nursery. Kedua yang akan kita ulang kaji hari ini iaitu tentang pembiakan tumbuhan. Ketiga tentang penanaman dan penyelenggaraan. Itu yang Nisa tanya tadi, kenapa pokok tak hidup kan? Dan yang keempat tentang reka bentuk lanskap. Itulah. Dan moto yang saya perkenalkan pada anak-anak murid saya ini, berilmu, beramal dan berbakti pada orang lain. Berilmu, beramal, berbakti. Dengan ilmu kita amalkan dan semoga kita dapat mencurahkan bakti. Ya, kita kena bersemangat ni sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, saya pasti yang di rumah pun tak sabar-sabar. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 di mana subjek kita adalah landscape dan nursery dan topik kita adalah pembiakan tanaman. Tadi kita ada lihat jawapan di trivia tadi di mana kita boleh gunakan hormon penggalak akar untuk menggalakkan pertumbuhan akar yang baru. Wah, ini informasi baru yang Nisa baru belajar. Baiklah Cikgu Taslim, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Terima kasih Nisa. Baik, hari ini saya ingin berkongsi dan kita ulang kaji bersama-sama rakan-rakan pelajar saya yang di SMK Sri Serdang tentang pembiakan secara tut, iaitu pembiakan menggunakan kaedah tanpa biji benih. Pembiakan tumbuhan secara asek ni ialah satu teknik penghasilan tumbuhan baru tanpa menggunakan biji benih yang juga dikenali sebagai
secara vegetatif ataupun tampang, yang mungkin juga melibatkan organ-organ tertentu atau bahagian tumbuhan untuk menghasilkan anak-anak pokok baru. Jadi hari ini ialah kita nak bincangkan pembiakan tumbuhan secara markot ataupun tut, ataupun dikenal juga sebagai tut udara. Satu teknik mana pembiakan ini dilakukan pada bahagian dahan ataupun ranting pokok induk. Ciri-ciri pokok induk diwarisi sepenuh, itulah salah satu kebaikan pembiakan secara markot ataupun tut ini. Dan juga tanaman ni lebih cepat matang. Kalau pokok hiasan ni kita nak bunganya. Betul. Kalau pokok-pokok tumbuhan kita nak buah-buahnya. Ya, begitu. Jadi itulah kelebihannya. Namun ada juga kekurangannya lah. Iaitu yang pertama, dalam satu pokok tu tidak boleh dibiarkan terlalu banyak kuantiti yang boleh dihasilkan dengan tut ini. Yang kedua, tanaman tu sebab dia tidak ada akar tunjang, dia cuma ada akar serabut, jadi nanti kemungkinan dia boleh tumbang lah. Tapi kalau untuk tanaman pokok bunga dalam pasu tak ada masalah sangat. Betul. Yang ketiga, perlukan kemahiran lah. Macam anak-anak murid saya ni memang masa kita nampak tu diulang-ulang banyak kali. Kurang-kurang 3 kali ulang. Kurang-kurangnya 3 kali untuk mahir. Mahir, betul. Baik. Medium pengakaran yang kita akan gunakan secara asasnya ialah 2, tanah lom, tanah biasa tu, ataupun dan juga bahan organik. Dan disukat secara nisbahnya 1:1. Kalau 1 baldi, 1 baldi. 1 baldi. Ya. Baik, kita masuk tentang prosedur kerja pembiakan tumbuhan secara tut ataupun markot ni. Baik. Ini ialah alatan dan bahan dia. Anak-anak murid semua dah ingat kan? Iaitu hormon penggalak akar yang Nisa katakan tadi tu. Dia nak itu botol je lah. Ya, okay, baik. Dia macam serbuk. Kita sapu tu supaya dia cepat berakar. Okay. Yang kedua, pisau. Pisau ni ada macam-macam pisau lah. Pisau cantuman ataupun asalkan pisau tu bersih dan tajam. Ya. Skater ataupun gunting tanaman. Kita gunakan untuk memotong bahagian-bahagian yang kita tak nak nanti. Plastik eluk sinar. Kita gunakan untuk membalut bola media pengakaran. Tali rafia untuk mengikat dan juga sarung tangan getah untuk melindungi tangan kita. Ya. Ini antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita lakukan proses pembiakan secara tut atau markot. Betul. Biasa dengan tut ni, markot ni nama lain dia ke cikgu? Daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, baik. Dimelayukan. Baik cikgu. Okey. Ini langkah kedua, kita kena sediakan bahan tanamannya lah. Pokok hiasan mana yang kita nak pilih. Dan saya nak tanya sedikitlah, contohnya Dino. Ya. Dino. Siapa? Dino Amirul Dino. Ya. Apalah kalau kita nak cari bahan tanaman ni, pokok yang macam ni kita nak pilih? Tahu tak? Pokok macam ni. Okey. Kalau nak buat apa tut ni, kita perlukan pokok yang mempunyai bahan yang lurus. Nanti dahannya kita ambil yang lurus lah. Yang jenis yang berkayu. Berkayu. Ada lain lagi tu? Yang lain? Dino, mikrofonnya dekat sikit dengan mulut ya. Ya. Serta terhindar daripada penyakit-penyakit . Ya, yang sihat lah maksudnya. Betul tu, betul. Sihat lah. Baik. Ya. Dan ukuran untuk batang yang kita perlukan sekurang-kurangnya sebesar batang pensel lah. Ya, betul. Tahniah. Tahniah. Okey, betul jawapannya betul cikgu. Jawapannya. Ya. Baguslah Amirul Dino, tahniah. Baiklah. Dan inilah contoh gambar-gambar yang saya ambil tentang pokok yang kita boleh pokok bunga raya, pokok puding, pokok ekor kucing. Bukannya ekor kucing, pokoknya tu. Ya, maknanya ada jenis-jenis pokok tertentu sajalah yang boleh kita yang gunakan. Yang jenis berkayu keras. Berkayu. Baiklah. Okey. Silakan. Baik, langkah ketiga, menyediakan berbola medium pengakaran tu. Iaitu sediakan bahan medium tanah lom dan juga bahan organik dengan sebah satu-satu. Kita campurkan bahan tu dan gaulkan sehingga sebati. Kemudian tambahkan air sikit demi sikit macam kita buat cekodok tapi bukanlah. Dia lagi agak boleh likat, boleh dikepal saja. Sediakan sedikit air sehingga melekit dan boleh dikepal menjadi berbola. Agak-agak saiz berbola dia saya tanya Nur Alia Syafiqah lah. Besar mana Alia? Alia Syafiqah. Alia Syafiqah. Tanahnya dikepal-kepal sampai besar mana? Sebesar bola golf. Ya, bola golf. Tak banyak lah sebenarnya. Kecil saja. Baik. Sebab bergantung pada ranting atau dahan tu. Kalau ranting tu agak besar, kita besarlah. Kalau kecil, nanti kalau besar boleh patah. Betul. Baik, yang kemudian kita bentukkan bola tu sebesar bola golf. Kita masuklah langkah keempat iaitu membuat kelaran. Maknanya kita hiris dengan pisau yang tajam tadi yang bersih, membuat kelaran pertama di bahagian atas. Kemudian
kita buat kelaran kedua pula di bawah. Ya. Dari atas di bawah. Saya nak tanyalah Alia Maisara pula. Alia Maisara, silakan. Soalannya cikgu. Berapalah agak-agak saiz kelaran pertama ke bawah kelaran kedua tu? Dalam 3 hingga 5 cm. Ya, betul. 3 hingga 5 cm Ya. antara kelaran pertama dan kelaran kedua tu. Betul, Nisa. Oh, baik. Langkah ke-6 kita buat kelaran menegak daripada atas tadi bawah menegak, dan kita tujuannya supaya senang kita untuk kupas. Kita kupas, kita kopek dia kulit tu, buang. Okey. Buang bahagian kulit yang dah kita kelar. Langkah ke-8, lepas kita kupas dah bersih, kita kikis. Kikis lapisan kambium. Nama dia lapisan kambium. Dia sejenis lapisan yang nipis saja, agak berlendir, dan kita kikis sampai dia kesat. Baik. Okey. Sebelum tu tadi kita kikis tu, agak-agaknya lah tanya Zikri lah pula. Kenapalah kita kikis Zikri? Kalau tak dikikis, apa jadi kat Zikri? Nanti dia akan bercantum. Kemungkinan dia akan bercantum semula. Ya, betul. Sebab tu kena kikis dengan betul-betul lah. Zikri, jangan malu-malu Zikri. Jawab Malu je, pula. tak apa. Kalau salah kita sama-sama belajar, Betul, kan cikgu Nisa. kita ulang kaji. Baik, terima kasih Zikri. Okey. Dan yang 9, inilah yang gunanya kita sapu hormon penggalak akar. Sekiranya kita tidak sapu sedikit hormon penggalak akar tu, dia boleh juga berakar, tetapi agak lambat sedikit. Biasa mungkin 3 bulan, 2 bulan. Kalau letak hormon penggalak akar, agak cepat lagi. Mungkin sebulan sudah berakar. Sebab kita membuat pembiakan secara tut ini, markot ini, supaya dia boleh berakar. Dalam masa yang sama, dia masih lagi bersama pokok induk tu. Kita tak pisahkan. Kita tak pisahkan? Tak pisahkan. Baik. Kalau kita pisahkan, dah jadi keratan batang pula. Betul. Macam itulah. Boleh teruskan? Okey. Ke-10, bola medium bola akar tadi kita pisahkan sebab seterusnya kita akan lekapkan dia. Lekapkan pada bahagian yang kita dah kelar dan kita dah kikiskan dia, kita lekapkan pada bahagian tu sehingga menutupi atau meliputi keseluruhan kelaran. Maknanya itulah tadi sebab perlukan saiz berbola tu sebesar bola golf saja ataupun ikut pada saiz dahan tu ranting. Langkah seterusnya, kita balut berbola medium pengakaran itu dengan plastik lutsina. Plastik lutsina. Tujuannya supaya apa ya? Saya tanyalah siapa yang belum. Nurliana. Balut dengan plastik lutsina. Kenapa kita sapu plastik lutsina bukan plastik gelap, plastik sampah ke kan? Kenapa Liana? Jawapannya? Supaya akar tu tidak terkeluar daripada dan kita nampaklah sebab tu dia kita duduk di sini. Terima kasih Liana. Baik. Baik. Seterusnya bila dah balut dengan plastik lutsina, kita ikatlah di bahagian bawah dan atas. Mungkin ada setengah orang kalau tak ada tali plastik guna apa? Kabel tie boleh, apa saja pun boleh. Janji dia boleh. Kemas. Dan tak terbuka-buka lah. Baik. Seterusnya yang ke-14, pastikan ikatan tu kemas dan tidak longgar supaya nanti kadang-kadang bola tu boleh melurut jatuh. Okey. Dan itu saja prosedurnya dan kejayaan bila? Biasanya markot atau tut dia akan berakar lebih kurang tengok pada jenis pokok, ada yang 1 bulan, 3 bulan. Kalau macam pokok puding tu sekejap je, sebulan je. Sebulan je. Tapi kan cikgu, dia punya kecepatan sesebuah batang itu tumbuhkan akar yang baru bergantung pada jenis pokok juga. Betul. Ada pokok dia memang lambat ya. Betul. Baik nak cubalah. Nampak boleh, pokok bunga raya kat depan rumah kan. Bunga raya sekejap je. 2 minggu dah mula ada anak-anak akar dia, kemudian sebulan insya-Allah. 2 minggu dah ada. Mungkin sebab itu kok pokok bunga raya senang kita jadikan bahan uji kaji di sekolah kan cikgu. Betul Nisa. Sebab hasilnya lebih cepat. Baiklah. Dan bila dah berakar, jangan dibiarkan saja pada pokok induk tu. Kita kena potong di bahagian bawah. Dua kelaran tadi, kelaran atas, kelaran bawah. Jangan potong pula di bahagian atas, potong di bahagian bawah supaya kita hasilkan dah berakar betul-betul. Kita masukkan dalam bekas dululah, dalam polybag, dalam pasu. Kalau kita terus tanam di tanah, mungkin dia akan tertekan stres pokok tu. Susah pula. Pokok pun ada stres. Ya, ada. Baik. Sekarang saya dah faham. Maknanya untuk
proses tanaman secara tut ini, pembiakan secara tut ini kita potong selepas dia berakar. Iya, betul. Oh, kalau potong macam sebelum tu maknanya dia jadi keratan batang lah. Iya, betul. Ya, baiklah. Saya nak tanyalah, selain daripada pokok bunga raya dan pokok puding, apa lagi pokok yang boleh kita gunakan pembiakan secara markot atau tut ni? Kawan-kawan boleh kongsi tak dengan Nisa? Siapa tahu? Saya akan mengesahkan jawapan anda dengan Cikgu Taslim. Semuanya tak bersedia. Macam mana? Agak-agak tahu tak? Senyum je masing-masing. Siapa ya? Zarif tahu tak? Agak-agak ingat tak? Selain daripada pokok puding, pokok bunga raya, apa lagi pokok yang kita boleh gunakan untuk teknik pembiakan secara tut ni? Pokok bunga kertas. Pokok bunga kertas, betul ke cikgu? Betul, boleh juga. Betul. Tahniah. Oh, boleh jawab dengan baik. Bagus. Pokok bunga kertas banyak kat rumah. Boleh. Tapi bagi tahu mak lah ya kalau nak buat tu. Betul. Buat ni boleh dapat ni. Baiklah cikgu, sila teruskan kita punya pembelajaran. Jadi kita punya prosedur tadi 14 langkah dah cukup dan bila dah berakar kita boleh ubah anak pokok tu dan kita tunggulah hasilnya. Biasanya selepas 2 minggu ke sebulan kita pindahkan ke bekas polybag barulah kita tanam di mana kita nak, sama ada lebih bekas yang lebih besar, pasu lebih besar ataupun di tanah. Macam itulah. Jadi dalam tajuk ni sangat popular dalam soalan SPM sebab kita bincang tentang SPM 2021 ni. Pelajar-pelajar akan ditanya dalam bahagian A soalan tentang tut ni. Salah satu dalam pembiakan tumbuhan yang popular ialah tut. Jadi soalan ini akan keluar dalam kertas peperiksaan SPM. Ya. Antara yang perlu dikuasai. Saya nak tanya cikgu, bila kita dah sementara kita tunggu dia berakar, dah pindahkan ke dalam polybag sebelum dia betul-betul kukuh untuk pindahkan ke tempat yang lebih besar, kita boleh letak baja tak? Baja tu masa medium tu pun tak perlu, masa dah tu bila dia dah betul-betul pulih baru kita letak baja lah. Baiklah, tak adalah jangan mungkin terlalu kita awal ni sah. Ya, ada yang teruja sangat nak keputusannya awal kita bagi je baja tapi kena tunggu dia betul-betul pulih dan betul-betul tumbuhlah sebagai pokok yang baru. Nisa. Baiklah, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Masih bersama saya Nisa. Kalau anda lihat tadi jawapan trivia kenapa lapisan kambium perlu dikikis supaya ianya tidak pulih dan tidak orang kata apa tertutup semula cikgu ya. Barulah kita boleh membiakkan mereka menggunakan kaedah tut. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Taslim serta pokok-pokoknya. Silakan cikgu, ni pokok apa cikgu? Terima kasih Nisa. Sebelum saya pergi ke pokok ni saya ingat jual pantun serangkap. Ya, silakan cikgu. Air melurut di tepian mandi. Kembang berseri bunga senduduk. Ya. Elok diturut resmi padi. Baik. Makin berisi makin tunduk. Ya, terima kasih cikgu. Saya akan beli pantun cikgu mungkin sebentar lagi. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Baik. Tadi kita dah cara teorinya sebab moto tadi berilmu, beramal. Mari kita amalkan. Secara teori kita tak nampak. Mari kita tunjukkan, kita kongsi balik, ingat balik, ulang kaji tentang tajuk pembiakan secara tut ini. Baik, yang pertama ialah alatan dan bahan. Saya tunjukkan. Yang ini pisau. Ada berapa? Dua jenis pisau. Yang satu, dua, ataupun tiga. Macam-macam lah. Asalkan pisau tu tajam dan bersih. Ya, baiklah. Peringatan kepada murid-murid ya, sekiranya anda menggunakan pisau hendaklah berhati-hati. Betul. Supaya tidak mencederakan diri. Jom. Yang ini gunting, seketia. Ya. Dan juga kita pergi kepada bahan-bahan ya. Yang utama iaitu tanah lom, tanah. Yang kedua ni kokopit, sabut yang hancur, sabut kelapa yang dah hancurkan. Ataupun kita boleh guna juga bahan organik jenis sekam padi bakar. Kemudian tanah lom dan kokopit ini ataupun sekam padi bakar iaitu jenis bahan organik, kita campurkan
bersama air sehingga dia melekit macam ni. Nanti kita akan gunakan yang dah siap ni. Ini dia. Baik. Yang ini contoh sebut hormon pengakaran tadi. Hormon penggalak akar dalamnya dia. Kemudian kita gunakan tali rafia untuk mengikat dan juga plastik lot sinar untuk membalut dia punya tu bulatan berbolanya, dan ini untuk melindungi tangan kita. Ya, sarung tangan. Bahan tanaman ni ada saya buat 2 contoh, pokok puding ataupun nama saintifik dia Cordium variegatum. Okey. Ada 2 ni tapi kita akan pilih 1 je. Kalau Nisa lah pilih pasangan, pilih yang macam mana Nisa? Mestilah yang tinggi, yang gagah, yang kuat. Wah, macam-macam. Okey. Jadi untuk pokok ni kita pilih macam tu juga kan? Tadi siapa tanya tadi? Siapa bagi tahu tadi tentang kalau nak pilih cari dahan ranting yang lurus. Supaya senang kita kerjakan nanti kan untuk masa pembiakan tut tu. Jadi kalau macam ni tak berapa sesuai sebab dia bengkok-bengkok kan. Dia kecil dan juga bengkok tak lurus. Ini pun tak berapa sesuai. Jadi kita letak bawah dululah. Jadi saya pilih yang ini. Baik. Saya pilih yang ni, pokok ni nampak segar, gagah macam Nisa kata. Dan saiz dahan tadi ranting lebih kurang sebesar batang pensel lah. Batang pensel, ya. Boleh ya? Baik, kita boleh saya mulakan? Boleh cikgu, silakan. Saya tak sabar ni nak tengok macam baik, mana kita pilih macam ni. aplikasikan. Kita nak pilih yang bahagian mana, sini atau sini, dua-dua boleh. Ya. Jadi kita pilih. Saya suka pakai yang bengkok ni. Yang bengkok. Sebab dia memudahkan saya. Supaya kita senang dia nak boleh. mengikis kulit pada batang pokok tu cikgu ya? Betul Nisa. Kemudian yang mula-mula kita dah pilih, katakan saya nak pilih yang di sini. Saya nak kena buanglah ni, clearkan ini. Sama ada saya gunakan gunting ataupun saya gunakan tangan sendiri boleh. Kita buang saja. Sebab ni pokok ni senang untuk dibersihkan daun dia. Daunnya besar-besar senang kita nak cabut-cabutkan cikgu. Ya, betul. Okey, saya pilih di bahagian sini. Jatuh. Dan saya mulakan penyediaan dahan tu. Saya pilih di sini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah lah. Kalau kita buat di bawah nanti dia terlalu panjang. Kalau tinggi tak berapa sesuai. Okey. Jadi saya pilih sini. Perhatikan saya buat kelaran di atas. Lebih mudah kalau guna pisau yang melengkung untuk mengelar sekeliling batang pokok tersebut. Betul. Dan buat 3 hingga 5 cm di bahagian bawah pula. Di bahagian bawah pula. Macam tu je, dia kelar kulit dia saja. Ya. Dan kita buat satu kelaran menegak lah. Kelaran menegak daripada kelaran atas kepada ke kelaran bawah tadi. Betul. Kemudian kita keluarkan. Kita kikis kulitnya. Kita kupas. Kupas kulit yang telah kita kelar tadi. Kalau agak-agak dia tak tercabut, boleh kelar lagi sekali. Betul. Maklumlah mula-mula tu kita buat berlembut je cikgu kan. Ya. Jadi kalau di sekolah murid-murid semua lakukan sendiri cikgu ya? Sendiri. Mula-mula ditunjuk cara, kemudian dia akan buat. Yalah mula-mula belum mahir tu. Macam itulah. Tapi dah mahir kita tu. Tunjukkan contoh yang di rumah pun sekiranya anda sedang mengulang kaji ataupun mengambil mata pelajaran ini, tengok betul-betul bagaimana Cikgu Taslim tunjukkan cara nak mengelar. Bila dah kelar, dah buka. Dah kelar, dah buka. Kita kena buat apa? Apa tadi seterusnya? Siapa belum tanya? Siapa kawan-kawan kita? Siapa nak kongsikan? Kita kena buat apa lepas kita kelar kulit pokok? Dinor senyum tu. Senyum-senyumnya Dinor. Miro Dinor. Kita kena buat apa lepas kita kelar kulit batang tersebut? Kita kena kikis. Kikis apa? Kikis dia punya lapisan cambium. Betul. Pandai. Bijaklah Miro Dinor. Mesti jadi contoh pada rakan-rakan di kelas. Kita kikis lapisan cambium seperti yang ditunjukkan oleh Cikgu Taslim. Macam tu kikisnya. Maknanya sampai mana kita nak kikis? Kita rasa ni dah kesat. Dah kesat. Dah hilang lapisan yang berlendir tu. Dia nipis saja kan. Baik. Okey. Jadi untuk meneruskannya kita kena pakai sarung tangan lah. Sebab nak pegang medium tu dia agak kotor sikit. Kita gunakan sarung tangan untuk kita mengepal tanah cikgu kan? Betul. Langkah seterusnya mengepal tanah. Berbola medium. Balik ni saya dah tahu langkah-langkah ni bolehlah saya cuba.
Yang di rumah pun maklumlah musim pandemik ni mungkin tidak keluar ke mana-mana, boleh lakukan ulang kaji ataupun aktiviti bersama ibu. Cakap mak-mak kita nak biakkan pokok ni tapi tak ada guna biji benih. Bolehlah guna cara pembiakan secara markot ataupun tut. Baik, saya Harum ambil tangan. medium ni. Ini medium tanaman yang cikgu dah sediakan. Macam mana ni? Cikgu dah sediakan medium Medium tanaman. tadi dah campur dengan air Ya. dan dia boleh dikepal lah. Okay, dah campur air, tinggal kepal sahaja. Agak-agak tadi sebesar bola golf cikgu kan? Ya, betul. Wah, saya boleh ambil SPM lah cikgu. Macam ni lah. Lebih kurang ni sebab saya nak sampaikan dia punya keratan kelaran ni pun tidak terlalu besar. Betul. Dah siap buat bola macam ni. Tapi sebelum tu saya suka untuk kita plastik ni saya ikat dulu. Tapi boleh kita ikat kemudian. Boleh pun boleh. Kalau saya ikat dulu bahagian bawah ni nanti dia lebih mudah sikit. Maknanya kita ikat dulu bahagian bawah supaya kepalan tanah tu tadi dia tak jatuh ya cikgu. Betul juga. Masa kita nak letakkan di bahagian yang telah kita kikis tadi. Betul. Kalau kita nak ikat kemudian pun boleh. Saya suka ikat dahulu di bahagian bawah ni. Kemudian saya buka balik. Okey. Nampak yang itulah. Baik. Yang ni yang dikepal saya belah dua. Bahagi dua Bahagi yang dua. kita dah kepal tadi. Dan dekapkan pada keseluruhan. Okey, depan dan belakang. Dan tutup dengan baik. Okey. Jadi kita dah kepalkan. Yang di rumah kalau ada pokok yang sesuai, ciri-cirinya seperti yang kita telah kongsikan tadi, boleh cuba teknik pembiakan markot ataupun secara tut ini. Tanpa perlu biji benih kan cikgu? Ya betul Nisa. Kita gunakan langkah-langkah pun agak mudah. Bahan-bahan pun saya kira ada di sekitar rumah cikgu kan? Betul. Dan kita ikat yang kemas bahagian atas dan bahagian bawah. Supaya tanah yang kita kepalkan tadi tu kekal di tempat yang kita dah kikis tadi. Kekal lembap Nisa. Kekal lembap juga, ya. Sebab nanti kalau dia kering, akar tu tumbuh, kesian dia. Ya, dia tak inilah bercambah dengan baik lah ya cikgu. Betul. Kalau tanahnya kering. Wah. Okey, dah kemas siap. ikatannya. Dah siap. Okey. Begitulah Dah contohnya. siap. Okey, kita akan kembali sebulan lagi. Tak adalah cikgu. Lebih kurang. Kalau pokok, macam ni pokok puding kan? Berapa lama tempohnya tadi? Lebih kurang sebulan Nisa. Lebih kurang sebulan dia akan tumbuh akar. Ya, itu nampak sebab dia gunakan kita gunakan plastik lusina ni. Nampak putih, dari akar-akar baru tumbuh. Jadi kita boleh lihat akar-akar baru tu sebab itu kita gunakan plastik luksina. Kalau guna plastik hitam macam tadi tak nampak. Nanti 2 bulan tunggu pun tak nampak akarnya. Mungkin cikgu ada soalan kepada rakan-rakan. Kan rakan-rakan ada soalan? Ada soalan? Kalau tak Nisa tanya ni. Tak ada. Okey, Nisa nak tanya soalan lah kepada rakan-rakan kita. Boleh? Tak apa, bersedia je masing-masing. Tak apa, soalan Nisa senang je mengikut apa yang telah Cikgu Taslim kongsikan, langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan kaedah pembiakan tut ini ya. Okey, baiklah. Nisa nak tanya, selain daripada tali rapia, apa yang kita boleh gunakan untuk mengikat plastik lusina tersebut? Senang sangat ni. Cikgu Taslim ada sebut tadi. Siapa nak jawab? Agak-agak kita panggillah Liana. Boleh Liana? Kejut Liana. Boleh menggunakan tali biasa. Tali biasa. Selain daripada tali biasa, apa yang kita boleh jumpa di kawasan rumah? Yang mudahlah. Zikri boleh bantu? Zikri terus tersengih menunjukkan barisan giginya. Agak-agak selain daripada tali biasa, tali rafia, apa lagi yang bahan kita boleh jumpa? Mungkin di kawasan rumah yang kita boleh ikat ketulan tanah kita tu tadi. Mikrofonnya dibuka, nanti tak dengar suaranya. Tak apalah Kak Nisa kongsikan. Kalau kita guna dawai boleh cikgu? Boleh. Dawai kat rumah tu lebih-lebih ayah buat ampaian ke benang. Betul. Boleh ke cikgu? Boleh. Benang cepat putus pula. Kalau benang tu tebal okey. Ya, kalau benang halus maklumlah kita letak pokoknya di luar. Panas hujan nanti terputus, nanti terburai pula tanah kita tu, tak jadilah kita punya markot ataupun tut ini. Okey, baiklah. Saya kira mereka semua terkejut. Tiba-tiba ni saya tanya soalan yang di rumah pun boleh kekal mencatat nota untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Beri rakan-rakan kita ni lebih bersedia. Kita akan kembali selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Baiklah Cikgu Taslim, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Tadi kita dah buat secara amali, amal. Tapi perasan tak ada satu langkah sunat yang kita tertinggal di situ. Apa dia Cikgu? Kalau tadi kita dah pilih alatan bahan, tanaman, kita buat kelaran, dah pilih, kita kelar atas bawah, kita kupas kulit dan kikis kambium. Ada satu langkah, dia tak wajib tapi dia sunat. Apa tu Cikgu? Apa yang tertinggal tadi sebenarnya? Apa agaknya ya? Anak murid saya pun tak perasan lah. Agak-agak mereka perasan atau tidak sebenarnya? Apa ya? Boleh siapa-siapa yang boleh jawab? Siapa perasan? Boleh kongsikan? Alia Syafiqah kan? Alia Alia Syafiqah, Syafiqah. Cikgu tak sapu hormon pengalak. Betul. Langkah itu dia tidak wajib tapi dia macam sunat lah kan. Ya, betul. Supaya dia cepat untuk bertumbuh akar. Tadi saya dah tunjukkan bahannya tapi sengaja saya tak sapu tapi tak ada yang sampuk pula. Tak apa. Okey. Jadi dalam peperiksaan SPM kita seterusnya kita bincang tentang soalan-soalan yang boleh ditanya tentang pembiakan tumbuhan secara tut ini dalam SPM bahagian A. Dan di bahagian A dia ada dua bahagian dalam soalan SPM ni, bahagian A dan B, dan pembiakan tumbuhan biasanya disoal dalam bahagian A. Okey. Kita tengok pada slide ni. Baik. Raja menunjukkan hasil pembiakan tumbuhan hiasan secara tut, yang tu dah siaplah. Dan soalan dia, penyataan berikut adalah langkah kerja pembiakan tanaman hiasan secara tut. Berdasarkan penyataan yang diberi itu, arahan dia ialah susun langkah A, B, C, D itu mengikut turutan yang betul. Menulis dalam ruang jawapan langkah-langkah A, B, C dan E itu dalam ruang jawapan langkah yang betul. Okay, A membuat kelaran, B menyediakan alatan, C menyediakan bahan, D menyapu hormon pengakaran dan E mengupas kulit kelaran. Ya, siapa boleh susun langkah-langkah yang telah kita senaraikan tadi daripada huruf A, B, C dan E? Agaknya siapa boleh jawab? Tadi cikgu dah tunjukkan 14 langkah ini antara 5 langkahnya lah. Siapa nak jawab? Kita panggil nama lah cikgu, ya boleh? Betul. Silakan. Zarif. Silakan jawab Zarif. Yang pertama Zarif. Yang pertama, langkah pertama. Zarif jangan lupa buka mikrofonnya ya. Okey, ini soalannya Zarif. Sila susun langkah-langkah yang anda baca mengikut turutan ataupun urutan yang betul. Zarif buka mikrofonnya, jangan lupa. Okey. Langkah pertama. Menyediakan alatan. Ya, betul. Ya, betul. Okey, baik, seterusnya. Menyediakan bahan. Betul. Betul cikgu. Okay. Betul. Membuat kelaran. Ya, betul. Mengupas kulit kelaran. Okey, baik. Dan akhir sekali? Akhir sekali. Menyapu hormon pengalak akar. Yalah, hormon pengakaran. Betul cikgu jawapannya? Betul. Betul. Okey, baiklah. Okay, kita bagi yang tu, maknanya disusun B, C, A, E dan F. D. Langkah B dan C menyediakan alatan dan bahan itu dia boleh mana dulu pun boleh. Tak kisahlah. Tapi jangan pula lepas tu, contoh langkah ketiga tu menyapu hormon pengakaran dulu. Kemudian dia jawab hormon pengakaran, kemudian barulah buat kelaran. Tak bolehlah. Tu dah hilang markah di situ. Baik. Walaupun dia senang dan langkah kerja tu dia banyak, cuma ni dia minta 5 saja. Pastikan turutan ataupun urutan tu betul. Baik. Baik. Soalan seterusnya. Soalan
Tahniah Zarif, dapat jawab dengan baik. Okey. Soalan 2. Soalan 2 ni dia tak susun. Dia rajah menunjukkan bahan tanaman untuk dibiarkan secara tut. Nyatakan 3 ciri dahan atau beranting yang sesuai untuk ditut. Tadi kawan kita dah kongsikan. Di awal tadi kan cikgu, ciri pokok-pokok yang sesuai untuk pembiakan secara tut ni. Siapa boleh jawab? Ya, kita panggil Alia Maisara boleh? Silakan Alia Maisara. Boleh. Okey, silakan. Dahan lurus, Ya, betul. dahan sihat, Dahan yang sihat. Baik. tidak berpenyakit. Samalah tu, sihat Sama lah dan tu. tak Tidak berpenyakit. sihat dan sihat dan tidak berpenyakit tu sama. Betul. Dahan yang matang. Yang matang. Betul cikgu jawapannya? Betul. Betul Kalau yang jawapannya. masih hijau tu tak berapa sesuai lah. Kesian. Betul. Kalau masih hijau tu dahannya mesti dia masih lembut cikgu Betul. kan. Jadi tak sesuai lah untuk kita kelar, untuk kita letak kepala nanti dia tak kuat. Wah, risau memang. Oh, saya boleh ambil SPM lepas ni. Jom kawan-kawan. Okey, jadi jawapannya kita beri dahan atau ranting yang lurus, tidak berpenyakit ataupun dahan tu yang sihat. Saya sekurang-kurangnya sebesar batang pensel tadi. Pun dia juga. Baik. Dan tadi dahan yang matang lah. Untuk ni contoh 2 soalan sajalah yang untuk mirip format SPM. Dia kadang-kadang dia cuma ada 2 markah, 3 markah, 4 markah dan maksimum 5 lah. Yang macam ni 3 markah yang kita boleh jawab sehingga jawapannya 4. Ya. Cikgu, saya nak tanya, kalau peperiksaan SPM 2021 untuk subjek ini, adakah dia ada soalan subjektif sahaja ke atau dia ada kata peperiksaan soalan objektif juga? Objektif maksudnya jawapan tu tetap itu, tapi dia tak adalah yang kita bulatkan aneka pilihan tu, tak ada. Aneka pilihan tak ada. Tak ada. Dia ada macam ni. Dan untuk Tuan Nisa, kumpulan pertama batch ini, kohort yang pertama ni 2021 ni merupakan yang pertama untuk mengambil SPM format baru. Format baru. Dia tak sama. Jadi badanya anak-anak murid yang tahun ni dia tak dapat nak rujuk soalan-soalan tahun lepas. Betul. Ini cabaran buat mereka. Betul. Memandangkan mereka adalah kumpulan pertama yang akan menduduki kertas peperiksaan ini SPM 2021 format baru cikgu ya. Jadi bagaimana mereka mengulang kaji memandangkan tidak ada rujukan untuk peperiksaan dari peperiksaan yang lepas? Sekarang ni adalah buku modul pembelajaran macam buku teks tu sama ada secara digital ataupun dah bercetak oleh guru-guru mereka. Dan juga biasa guru-guru yang mengajar ni menyediakan soalan-soalan latihan dalam bentuk modul juga. Saya katakan tadi ada 7 modul, tingkatan 4 ada 4 modul, dan tingkatan 5 ni sekarang ni mereka sedang selepas dah dibenarkan untuk bersemuka ini, mereka boleh laksanakan untuk kira pelaksanaan lanskap lembut dan kejur, dan penyelenggaraan lanskap dan juga keusahawanan. Jadi untuk mengulang kaji itu bersama dengan guru lah, maksudnya diulang-ulang-ulang. Kebanyakannya sebab kita dah dia tanya soalan yang kita dah buat. Betul. Murid-murid dah buat. Dan juga ada juga bahagian B tu kemahiran berfikir aras tinggi lah. Maksudnya dia bagi soalan tu kena fikir, cikgu tak ajar tapi dia ada lain betul. Macam Nisa tanya tadi dah. Kalau tak ada tali rafia, apa lagi aratan yang boleh bahar yang itu kebatlah kiranya. Kira dia kena fikir sikitlah kan. Baik, cikgu kita masih ada masa lagi. Mungkin kita boleh beri soalan cupa masa ataupun soalan ekstra kepada rakan-rakan kita berkenaan dengan topik pada hari ini. Mereka dah alamat nak tanya soalan lagi. Macam mana ni? Boleh. Kita ulang kaji tingkatan 4 balik kan. Tingkatan 4. Jadi ini modul topik ini topik tingkatan 4 je kan? Modul kedua tentang pembiakan tumbuhan. Pembiakan tumbuhan dia ada 2 iaitu pembiakan secara seks iaitu menggunakan biji benih. Yang ini salah satu pembiakan secara aseks ataupun tidak menggunakan biji benih. Tidak menggunakan biji benih. Saya tanyalah eloklah. Saya ingatkan tadi. Baik. Dalam pembiakan tumbuhan secara aseks ni tidak menggunakan biji benih, apa lagi yang kita boleh gunakan? Pembiakan secara macam mana yang kita boleh gunakan untuk membiakkan tumbuhan? Bisa pilihlah mana-mana anak murid. Selain daripada tut. Apa tadi cikgu? Selain daripada tut, apa lagi teknik pembiakan tanpa menggunakan biji benih? Betul. Ya. Ada yang tahu ke? Oh, terus. Zikri tahu ke Zikri? Agak-agak tersenyum terus. Zikri tadi dia lebih manis orangnya kalau tersenyum Zikri. Kita ada contoh keratan batang. Ada banyak tu. Ada banyak. Yang lain boleh. Tadi Dino macam ada soalan Dino. Dino ada nak tanya apa-apa ke? Ada cikgu. Silakan. Silakan Dino. Cikgu, kan kita guna hormon pengkala akar tu kan. Apa jenis bahan dia?
Bagus Dino. Jenis itu dah, bahan. Itu dah tambahan betul tu. Masa peringkat diploma biasa diajar. Baik. Cikgu, tapi sebelum itu tadi kita berbalik pada soalan saya tadi, selain daripada tut tadi, kaedah lain untuk pembiakan tanpa biji benih? Banyak. Banyak. Contohnya tadi keratan batang, keratan daun, lay daun, urat daun, lay daun dan juga tangkai dia boleh. Gunakan ubi. Ada juga pokok hiasan menghasilkan ubi. Kemudian apa lagi? Cantuman. Juga merupakan cantuman. Kita nak hasilkan satu pokok yang ada 2-3 jenis bunga dia. Cantuman baji, cantuman sanding. Baik, terima kasih cikgu. Kita berbalik pada soalan Dino tadi. Ya Nisa. Dino tadi tanya tentang bahan untuk penggal akar tu. Ya. Apa bahan sebenarnya dalam tu? Sebenarnya pokok menghasilkan jenis bahan untuk menggalakkan akar tu namanya oksin lah. Jadi bahan yang kita sapu tu penggalak akar, dia mengandungi bahan aktif dia IBA. Ataupun NAA. Nama panjang dia indole butyric acid ataupun naphthalene acetic acid lah. Yang itu yang dia merangsang pokok supaya dia mengeluarkan akar dengan cepat. Dengan lebih cepat. Dan contoh macam cikgu ada sebut tadi, kalau waktu yang diambil mungkin mencecah 3 ke 4 bulan, dia akan lebih laju lah ya. Betul. 1 hingga 2 bulan dah nampak dah hasilnya. Cikgu, kalau teknik tut ni kalau dilakukan di sekolah, bila dilakukan tu, di awal tahun ke? Atau macam mana? Biasa maklumlah dalam bulan, kita perlukan masa, cikgu kan? Bulan 2 tu, dalam bulan 2 kami dah mula dengan pelajar-pelajar ni buat tut. Jadi bulan 3 dah boleh tengok hasil. Dah boleh buat untuk modul yang seterusnya, iaitu menanam yang tu dalam beg bekas, iaitu polybag. Akan pergi ke langkah seterusnya pula lah kalau dah nampak akar tu. Baiklah, cikgu ada lagi tak soalan untuk mereka? Masing-masing boleh sebut soalan je semua dah tak keruan lah cikgu. Tak apa. Kalau ada yang salah jawab, tak mengapa. Kita sama-sama belajar. Ada lagi tak cikgu nak tanya soalan kepada mereka? Okey, saya nak tanya. Kita belajar tentang lanskap. Ya. Dan juga nursery, 2 bidang lah. Satu tentang nak biakkan tumbuhan seperti mana yang kita belajar ulang kaji hari ini. Dan juga kita gunakan nanti tumbuhan itu dalam reka bentuk lanskap nanti. Ya. Jadi soalan saya, dalam modul yang keempat nanti, mungkin Cikgu Lain akan terangkan ulang kaji lagi, ada beberapa pelan yang mereka kena lukis. Ya. Boleh bagi tahu 5 jenis pelan tu? Siapa boleh kongsikan 5 jenis pelan tersebut? Liana, nak cuba? Sebut sebahagian pun tak apa, nanti kita minta rakan-rakan lain bantu. Rakan-rakan lain kena bersedia ni. 5 pelan yang Cikgu Taslim minta. Silakan Liana. Kita bermula dengan pelan asas kan, lepas tu? Ya. Pelan Inventory. Lagi? Analisis. Selepas tu? Yang lain ada yang boleh bantu? Pelan apa yang Cikgu Taslim minta tadi? Alia Maisara ke Alia Syafiqah nak bantu? Alia Syafiqah, silakan. pelan induk. Ya, pelan betul. Induk. Akhir sekali. Mereka akan belajar sampai di tahap pelan induk lah. Master plan kan. Jadi total 5 nanti, pelan induk tu kalau kita dah pilih, dia akan katakan pokok kawasan di dalam pelan tu dia boleh cadangkan pokok bunga raya. Pokok bunga raya tadi dapat dari mana? Yang kita hasilkan masa tingkatan 4 tadi. Kita akan gunakan yang pokok kita tut, contoh pokok boding hari ini, nanti dalam pelaksanaan lanskap tadi. Yang mereka dah lukis pelan. Jadi mata pelajaran ini dia berkait daripada bab 1 tadi sampailah bab 5. Tapi dia boleh berdiri dengan sendirinya lah. Baiklah. Cikgu, sebenarnya kita ni dalam banyak-banyak kita berbincang dan banyak juga perkara baru yang Nisa belajar. Kita telah pun sampai ke akhir rancangan, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh rumuskan topik kita pada hari ini dan sedikit kata-kata semangat buat semua murid-murid di luar sana. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Nisa. Kita dah belajar tentang pembiakan tumbuhan, ulang kaji balik, terutama tajuk tut atau markot ini. Dan ingatlah, masa yang bergerak ini untuk menuju ke SPM 2021 tak lama. Betul. Biarlah kita susah-susah dahulu, umpama orang dulu kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Biarlah susah sekarang ni. Macam game tu kurang-kurangkan, banyakkan ulang kaji, tanya cikgu selain pada mata pelajaran lanskap ni.
salib teras tu kena diperkuatkan lah. Kena kuasai. Ya, teruskan usaha. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah ada kejayaan untuk semua. Ya, jangan lupa perbanyakkan ulang kaji. Tapi Nisa nak kembali kepada pantun yang telah cikgu jual tadi. Saya nak belilah. Wah. Saya beli pantun cikgu ya. Saya dah bersedia dengan pantun saya. Hebat. Anak puyuh di dalam semak, semak samun di tepi jalan. Secara markot pokok dibiak, dikuasai murid di akhir rancangan. Alhamdulillah. Okey, cikgu pantun Okey, saya. hebat, Okey, terbaik. terima kasih cikgu Taslim serta rakan-rakan dari SMK Sri Serdang Sri Kembangan Selangor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Yang menonton kami, terima kasih kerana setia selama 1 jam kami bersiaran. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Nisa Ki. Assalamualaikum. Bye. Jom kawan-kawan semua kita lambai. Bye. Pembakar semangat kami. Wahana ilmu, Iron Man saya. Ayah saya. Penyinar PTV. Leader saya. Cahaya dalam kegelapan. Penggerak anak bangsa. Skema jawapan saya. Bahtera. Mentor saya. Pahlawan saya. Keluarga saya. Pelengkap ilmu saya. They are our lighthouse. Superhero. Sinar matahari dan bulan. Penentu markah saya. Kawan saya. Pendidik saya. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag 谢谢老师. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag thank you teacher. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Didik TV KPM